Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment se présenter en français. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Untuk permulaan, kalian bisa menyimak video di link ini ya. Nah, yang pertama adalah nom. Nom artinya nama. Untuk menanyakan nama dalam bahasa Prancis, terdapat beberapa cara. Ada yang formal dan ada yang informal. Untuk yang formal, cara pertama adalah vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Yang kedua, comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Nah, yang informal, cara pertama, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Et quel est ton nom? Quel est ton nom? Jadi kata kuncinya ada di appeler atau appel dan juga nom. Jadi kalau ada dua kata kunci itu berarti yang ditanyakan adalah nama. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya di pertemuan yang pertama yaitu tentang menyebutkan nama, juga video yang sudah kalian presentasikan sebelumnya, ada beberapa cara untuk menyebutkan nama. Yang pertama kita sudah tahu, je m'appelle. Je m'appelle. Diingat double P dan double L. Je m'appelle diikuti dengan nama kalian. Je m'appelle Thomas, je m'appelle Alexis, je m'appelle Emily, dan sebagainya. Yang kedua ada je suis. Je suis. Je suis Emily, je suis Thomas, je suis Alexis. Kemudian ada yang berikutnya mon nom est. Mon nom est. Dan yang terakhir c'est. C'est. Nah, untuk contohnya, vous vous appelez comment? Je m'appelle. Silakan sebutkan dengan nama kalian. Untuk konsep nom dan prénom, nom itu adalah nama belakang atau nama keluarga. Prénom adalah nama depan. Jika nama kalian lebih dari dua kata, contohnya Olivier, Jonathan, Giroud, jadi nama belakangnya adalah Giroud atau nom-nya adalah Giroud, kemudian dua kata di depannya merupakan prénom. Jadi Olivier, Jonathan adalah prénom, Giroud adalah nom. Seperti itu. Namun untuk di Indonesia, karena kita jarang ada yang memakai nama keluarga, jadi kita sebut saja nom. Yang berikutnya adalah âge. Âge. Apa itu âge? Betul sekali. Âge itu adalah umur atau usia. Bagaimana menyebutkan atau menanyakan umur dalam bahasa Prancis? Yang pertama cara formal. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Atau quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Jadi untuk yang formal tetap subjeknya adalah vous, Anda atau kalian. Vous avez quel âge? Quel âge avez-vous? Untuk yang informal, tu as quel âge? Tu as quel âge? Atau quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Jadi kata kuncinya di sini adalah âge. Jika ada kata âge, maka yang ditanyakan adalah usia. Bagaimana menyebutkan usia kalian? Untuk menjawabnya kita lihat di tengah, formatnya adalah J titik-titik-titik ang. Titik-titik itu diisi oleh angka dari usia kalian. J titik-titik ang. Kita akan lihat di slide berikutnya. Contoh. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Nah, ini contoh angka 0 sampai 20. Kalian bisa hafalkan dan bisa cari tahu bagaimana cara penyebutannya. Jadi dihafal ya, 0 sampai 20. Usia kalian rentangnya mungkin dari 14 atau 15, 16, 17 sampai 18. Atau mungkin ada yang 20 bisa dihafalkan dari angka tersebut. Ini contoh dialog yang bisa kalian praktekkan dengan teman kalian. Salut, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Luca. Et toi? Je m'appelle Sophie.
Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Et toi? J'ai 14 ans. Enchanté, enchanté. Berikutnya adalah profession. Profession. Profession itu adalah betul profesi atau pekerjaan. Pour demander la profession atau untuk menanyakan profesi seseorang, cara yang pertama adalah quelle est votre profession? Yang kedua, quelle est ta profession? Yang ketiga, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Yang keempat, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Kalian bisa lihat perbedaannya. Betul, 1 dan 3 adalah bentuk formal, 2 dan 4 adalah bentuk informal. Dan kata kunci di sini adalah profession. Kalau ada kata profession, berarti yang ditanyakan adalah profesi atau pekerjaan kalian. Bagaimana menyebutkan profesi dalam bahasa Prancis? Pour parler de la profession, cara pertama adalah je suis. Je suis. Seperti yang kalian lihat di video yang sudah kalian presentasikan sebelumnya, je suis. Contohnya, je suis étudiant, je suis pompier, je suis enseignante de français. Je suis. Diikuti dengan nama profesi kalian. Cara yang kedua adalah je travaille dans, diisi dengan tempat kalian bekerja di mana. Kemudian je travaille comme. Ini juga diisi dengan pekerjaan kalian apa. Contoh, je suis médecin. Je suis médecin. Je travaille dans un hôpital. Je travaille dans un hôpital. Je travaille comme médecin. Je travaille comme médecin. Jadi, médecin di sini seperti yang kalian lihat di gambar adalah dokter. Saya dokter, saya bekerja di rumah sakit, saya bekerja sebagai dokter. Ini contohnya. Untuk nama-nama pekerjaan kalian bisa lihat, bisa klik di link di bawah ini. Nah, ini beberapa contoh nama-nama pekerjaan dalam bahasa Prancis. Jadi, pekerjaan dalam bahasa Prancis itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk bentuk maskulin itu untuk laki-laki dan bentuk feminin untuk perempuan. Namun, ada beberapa pekerjaan yang memiliki kata yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat contohnya untuk yang sama, jurnalis. Jurnalis bentuk laki-laki dan perempuannya sama. Contoh lagi, guide touristik. Guide touristik ini juga sama untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk yang berbeda kita lihat di sini ada danseur dan danseuse. Danseur, danseuse. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Jadi, ada yang bentuknya berbeda dan ada yang bentuknya sama. Contoh di sini ada gambar je suis chanteur dan je suis chanteuse. Nah, kita bisa lihat ya pekerjaan ini yaitu penyanyi seperti pada gambar. Penyanyi laki-laki adalah chanteur, penyanyi perempuan adalah chanteuse. Nah, untuk pelajar, kalian bisa sebutkan je suis étudiant untuk laki-laki, je suis étudiante untuk yang perempuan. Étudiant sebenarnya adalah pelajar atau mahasiswa, namun bisa juga digambarkan sebagai pelajar pada umumnya. Jadi kalian juga bisa menyebutkan je suis étudiant dan je suis étudiante. Nah, berikutnya adalah nationalité. Nationalité yaitu kebangsaan, kewarganegaraan atau asal. Untuk menanyakan nationalité dalam bahasa Prancis ada dua cara. Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Apa perbedaannya? Betul. Quelle est votre nationalité adalah untuk bentuk formal, sementara quelle est ta nationalité adalah bentuk informal. Jadi perbedaannya ada di votre dan ta. Artinya sama. Apa kewarganegaraanmu? Atau apa kewarganegaraan Anda? Jawabnya pakai je suis. Je suis. Contohnya pada di video sebelumnya yang kalian sudah teliti, sudah kalian analisis, dan sudah kalian presentasikan. Je suis Canadien, je suis Québécois, je suis Montréalais. Jadi seperti itu untuk menyebutkan asal negara maupun asal kota. Di sini ada beberapa contoh kewarganegaraan dari beberapa negara.
Dan seperti pekerjaan atau profesi, kewarganegaraan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun ada beberapa juga kewarganegaraan yang memiliki bentuk yang sama antara laki dan perempuan. Contoh, Français, Française untuk warga negara yang laki-laki, Français untuk warga negara yang perempuan, Française. Contohnya lagi, Indonesian, Indonesian. Ini untuk laki-laki yang Indonesian, untuk yang perempuan Indonesian. Kalian bisa latihan sendiri ya. Kemudian untuk yang sama ada Rus, yaitu Rusia dan Belge atau Belgia. Jadi sekali lagi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki kalian bisa sebutkan je suis Indonésien. Hanya ada satu N, kemudian untuk yang perempuan je suis Indonésien. N-nya ada 2. Jangan sampai salah ya. Nah, yang terakhir adalah lieu d'habitation. Lieu d'habitation atau tempat tinggal. Pour demander le lieu d'habitation atau menanyakan tempat tinggal, kita bisa memakai kalimat vous habitez où, atau tu habites où. Perbedaannya apa? Tepat sekali. Vous habitez où untuk formal, tu habites où untuk yang informal. Perbedaannya ada di vous dan tu. Bagaimana menjawabnya? J'habite à, contohnya seperti yang di video sebelumnya ya. J'habite à Quebec, j'habite à Montréal, j'habite à Jakarta, j'habite à Bandung. Bisa juga kalian sebutkan lebih spesifik, misalnya j'habite à Matraman, j'habite à Pulau Gadung, j'habite à Kramat, boleh. Silahkan diikuti dengan tempat tinggal kalian. Ini contoh percakapannya. Tu habites où? J'habite à Versailles. Et toi, tu habites où? Nah, sekian penjelasan dari saya. Silakan kalian ulang lagi videonya jika kalian perlu penjelasan lebih lanjut. Dan jangan lupa bertanya jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada saya. Oke, merci beaucoup. Au revoir.